Okey, seterusnya adalah 1.2 scalars and vector. Okey, resolve vector into perpendicular component x and y axis. So kita nak belajar basic macam mana kita nak buat resolving vector. Apa tu resolving vector? Okey, sebenarnya dah belajar dekat sekolah dulu, tapi kita just nak remind balik sebab resolving vector ni sangat penting dalam fizik. Okey. So resolving vector, resolve a vector means that to break the vector into component. Okay, in two dimension, we breaking into two components along x and y axis. That two component is always be right angles. Okay, kalau rasa tak tahu, tak apa, kita belajar. Okay, so contohlah saya ada satu vektor, vektor A. Vektor A. Vektor A saya ni ikutlah nak letak kat mana pun, arah-arah mana. Tapi bila kita nak jadikan dia resolving vector, kita kena leraikan vektor ni dalam komponen x dan y. Sebab A ni bukan duduk dekat x dan y. Contoh kalau kita pindahkan vektor A ni dekat Cartesian coordinate. Okay, contoh saya letak Cartesian coordinate kat sini. Cartesian coordinate ni ada ni, paksi x dengan y tu. Ni y, yang ni x. Awak nampak tak? Dia duduk dekat between x dengan y. Bila nampak, bila dia duduk pada x dengan y, kita kena resolve dia supaya menjadi dua komponen. Okay. Break the vector into two component. So, kalau rasa tak nampak, awak boleh agak lah. Okay, contoh kalau saya break, yang A ni saya break pergi komponen. Contoh, saya pergi komponen x. Okay, so nanti, bila pergi komponen x, dia akan dapat yang ni lah. So, bila saya pergi komponen x, contohlah angle saya letak kat sini. Angle, saya letak 30 degree lah contoh. Okey, bila saya nak breakkan vektor kepada komponen x, saya akan dapat nilai ax, betul? Sebab saya break a kepada x. Okey, so apa yang saya akan tulis? Ax. Jadi saya akan tulis balik. A ni adalah, ikutlah nilai berapa nak letak. Contoh kalau dia letak 5 meter. Contoh 5 meter. Saya punya vektor a dia 5 meter. Sebab displacement kan. Okey, saya akan tulis ax ni adalah 5. Sebabkan A kepada komponen X dia ada angle, so dia akan guna cos. Okay, awak ingat yang saya cakap kalau vektor A yang kita nak resolve ni pergi ke komponen X, tapi dia melalui angle. Angle yang kita lukis angle yang diberi bukan angle yang kita cipta. Okay, A pergi kepada X, ada angle tak? Ada, angle-nya 30. So kita tulis 5 cos 30. Ni adalah vektor bagi ni adalah resolving vector bagi komponen X. Okay, how about komponen Y? AY sama dengan, tengok yang X ni komponen dia adalah positif X kan? Jadi kat depan ni positif lah. Okay, contoh kalau sekarang saya nak break A ni pergi ke komponen. Okay, contoh kalau saya nak break vector A ni kepada komponen Y. Okay, so dia akan jadi AY kan? Okay, A kepada Y. So ada angle tak yang kita lukis kat sini? Tak ada. Sebab kita lukis dekat sini. Dekat sini kan kita lukis. So tak ada. Bila tak ada, dia guna angle yang sama iaitu 30. Tapi dia punya function akan beza. Dia akan jadi 5 sin 30. Bila kita guna cos 30 dengan sin 30 ni, kalau you pakai calculator, make sure dalam mode degree bukan radian. Okay, so macam tu. Tapi kita tengok pula, komponen Y ni adalah positif axis ke negatif? Positif. So sini pun positif lah. Itu cara nak resolve vektor. Okay, agak-agak awak faham tak ni? Okay, tak apa. Kita try satu lagi Saya try lah. Okay. Kita try satu ni. Okay. Saya ada axis. Selalunya kita akan pindah tau. Kalau kita dapat apa-apa soalan tentang vektor ni, untuk kita leraikan, kita akan pindah dalam Cartesian coordinate supaya awak tahu axis dia tu positif atau negatif. Contohlah saya ada Y, saya ada X. Okay, tapi saya punya vektor nak duduk kat sini. Okay, so contohlah ni vektor saya B, saya letak lah. Vektor B ni nilainya 4 meter, contoh. So, angle saya letak kat sini 40 degree, contoh. Okay, so saya nak resolve vektor. Resolve vektor kepada komponen X dan komponen Y. So, saya akan buat. Okay, contoh. Untuk komponen B, go to komponen X.
Ingat kita akan ambil paksi yang dekat dengan dia lah. Takkan nak pergi pusing X sini pula kan. Tak boleh lah. Pergi ke sebelah sini. Okay, so kita tengok. Ini X komponen exist negatif. Betul, sebab dia di sebelah sini. Jadi, apa yang perlu buat? B komponen X adalah negatif 4. Sebab 4, nombor dia 4. Okay, nak letak sin ke nak letak cos? Kita tengok. Daripada komponen B ni, vektor B ni nak pergi kepada paksi X kita, tak ada angle yang kita lukis, betul? Tak ada angle yang kita lukis. So, tak ada angle yang kita lukis, letaklah sin 40. Okay, so tekanlah kalkulator, kira. Okay, kemudian untuk BY, D, go to komponen Y. Komponen Y kita positif. So, letaklah nilainya 4. So, nampak tak daripada B kepada Y? Angle-nya berapa yang kita lukis? 40. So, bila ada angle yang kita lukis tu, kita letak dia sebagai cos 40. Nampak tak? Bila kita guna angle yang sama, satu function akan jadi sin, satu function akan jadi cos. So, siapa yang jadi cos? Yang mesti angle yang lekat pada axis dia. Okay, macam tadi kan? Macam tadi, angle ni duduk pada komponen X kan? Jadi, sebab tu X awak cos. Okay, kalau you kata yang ini pula, yang contoh yang kedua ni, bila angle ni duduk kat komponen Y, jadi BY dia lah guna cos. Sebab awak guna angle yang sama. Nak senang, better guna angle yang sama. Tak perlu cari untuk setiap angle. Ini cara saya lah. Saya rasa ini paling mudah untuk awak faham. Okay, itulah contoh macam mana nak derivekan vektor. Okay, so contohlah dia kata because A, the hypotenuse of the right angle triangle, its length is given by the Pythagorean theorem. Then the magnitude of vector A is, okay, ni macam kita leraikan vektor, kita jadikan vektor balik. So, seolah-olah macam awak buat untuk dapatkan magnitude vektor A, dia sama juga dengan sed AX kuasa 2 plus AY kuasa 2. Ni kalau single lah. Kalau single vektor ni maksudnya satu-satu je kan. Vektor dia seorang macam ni je. Vektor dia gini je. Iaitu satu garisan je. Satu garisan macam ni. Sama juga. Bila awak kira balik, negatif 4 sin 40 ni. Okay. Lepas tu awak kuasakan 2. Lepas tu awak tambah pula dengan AY. Iaitu 4 cos 40 ni. Kuasakan 2. Lepas tu awak square root balik. Awak akan dapat jawapan dia 4 meter. Tak percaya, try lah buat. Okay. Sebab apa? Sebab magnitude of vector A ni adalah apa yang awak lukis dekat sini. Okay, ini adalah single. Sebab dia single, jadi kita akan dapat jawapan yang sama. Dia contohnya, ini adalah basic. Kalau soalan, selalu tak akan bagi you satu. Dia bagi banyak. Dia bagi dua. Contoh, dia kata, dalam satu soalan tu, dia bagi dua lah. Contoh, satu, vektor A. Satu lagi, vektor B. Lepas tu suruh awak cari resolving vector bagi vektor A dengan B. Maksudnya yang ini awak kena cari. Bila A tarik sebelah sini, B tarik sebelah sini, agak-agak resultant tu, means yang bersih tu pergi mana? Yang tu yang kita kena kira. Okay, boleh? Right, ni untuk single. Okay, so ini formula lah. Kalau macam resultant vector, kau ingatlah macam mana nak kira dia. Okay. So, untuk direction, formula adalah theta sama dengan shift tangent AY bahagi dengan AX. Soalnya kalau you guna force, you tukarlah F sama dengan Fx kuasa 2 plus Fy kuasa 2 dan Z kan. Kalau kita punya vektor tu adalah displacement, tukarlah S. Okay. Sx kuasa 2 plus Sy kuasa 2 dan square root kan. Macam tu. Alright. So, jangan risau. Sebab ini adalah contoh untuk satu vektor saja. Okay, pengenalan. Okay, nanti dalam soalan kita akan bincang lebih daripada satu vektor.